Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi bahasa ni, ajar bahasa ni, ajar kita bercakap. Ini satu nikmat Allah yang besar. Allah berkata, Tuhan yang mengajar kamu bercakap. Dan bercakap berbagai bahasa. Pun tak faham macam mana bahasa tu boleh datang. Maka tak ada yang ajar melainkan Allah. Di situ lagi kita boleh lihat kebesaran Allah. Macam-macam. Kalau kita nak lihat kebesaran Allah ni, tak puas. Dalam semua benda kita boleh lihat kebesaran dia, kekuatan dia, kehebatan dia. Dalam diri kita ni kita boleh lihat macam-macam kebesaran Allah. Kalau sekiranya kita orang yang berfikir. Tapi kerana kita orang yang suka, yang lazat, suka dunia, yang dengan izin Allah bagi kita lazat, kita sudah jadi orang yang tak mau fikir. Kita jadi orang yang mau lazat. Kita mau makan, minum, tidur dan seks. Seks yang paling utama lah daripada semua tu. Makan, minum, tidur, seks. Kerja tu dia bukan suka, dia tak lazat. Tapi kena kerja untuk dapat lazat. Jadi baik tu jangan kerja. Setengah orang dia dah suka kerja pula. Dia tak betul. Dia tak suka kerja sebenarnya. Dia cakap dia suka kerja. I love my work. Dia tak suka kerja. Dia suka manusia ni. Dia suka lazat. Kalau manusia ni suka kerja, Allah suruh kita kerja dalam syurga. Kenapa tak ada kerja? Sebab Allah tahulah yang mencipta kita tak suka kerja. Paling tak suka kita bekerja. Tapi untuk dapat duit, dan dengan duit kita dapat lazat, kita terpaksa kerja. Jadi dalam syurga lazat mah. Dan lazatnya yang tidak ada batas pula. Kalau buah di sini makannya lazat, buah sana makanan di sini lazat, tak boleh banding dengan di syurga. Bersetubuh di sini lazat, enak. Tak boleh banding dengan bersetubuh bidadari. Jalan-jalan, tengok pemandangan yang cantik di syurga. Kalau kat sini pandang jalan-jalan tu lazat lah. Orang masa sekarang dibuka, boleh pergi rentas negeri. Pergi Langkawi semua book hotel penuh. Didapati kat hotel tu pula
yang semua ada 2 dos vaksin dapat COVID lah. Orang yang bekerja di hotel tu pun dah divaksin, orang yang datang pun dah divaksin, dapat COVID juga. Kluster pula. Jadi tak ada faedah juga apa. Memang tak ada faedah. Semua benda tak boleh datang faedah, melainkan Allah izin. Allah letak faedah, dapat faedah. Tak dapat faedah, kita dapat faedah. Vaksin tu tak boleh bagi faedah. Dan dia pun tak boleh bagi bahaya. Allah letakkan dia tak ada faedah. Jadi orang dah vaksin pun dapat COVID. Untuk orang tu lah. Orang yang Allah letakkan COVID tu tak boleh bagi bahaya, dia tak akan dapat bahaya. Itu sebenarnya. Vaksin ni usaha saja. Dia asbab, bukannya boleh membuat apa-apa pun asbab ni. Makan tak boleh hilangkan lapar, minum tak boleh hilangkan air, hilangkan haus. Walaupun minum haus hilang, makan lapar. Itu yang Allah buat. Kalau ada waktu Allah tukar, makan tak ada hilangkan lapar, air tak boleh hilangkan haus. Begitulah vaksin. Begitulah semua benda lah. Ubat dia tak boleh hilangkan sakit, dia tak boleh hilangkan penyakit. Macam Steve Jobs tu, waktu dia nak mati, berapa banyak painkiller dia bagi kat dia, paling kuatnya, tapi tak ada faedah. Dia tak boleh tahan sakit. Dia kata, aku kalau ada orang boleh tahan sakit aku ni, aku bayar duit dia, tahan sakit dia. Tapi ini aku tak boleh buat, aku kena tahan. Aduh, duit aku pun tak ada guna, aku tak boleh buat orang tahan sakit aku. Jadi sakit mati tu orang yang itu je boleh faham. Orang lain tak boleh faham berapa sakitnya bila roh tu nak dikeluarkan. The pangs of death. Jadi benda tak boleh bagi faedah, benda tak boleh bagi mudarat. Faedah, mudarat semua datang dari Allah. Jadi kalau Allah letakkan mudarat, apa benda yang kita rasa selama ni bagi faedah, dia akan bagi mudarat. Satu benda boleh bagi faedah yang selama ni kita rasa bagi mudarat, dia akan bagi faedah bila Allah tentukan. Jadi itu tak ada percaya. Bila saya cakap ni, ya. Bila saya cakap ni, betul. Setakat itu je lah. Percaya tetap dengan apa yang saya boleh lihat. Pengalaman mengajar kita benda yang kita ingat itu betul lah. Pengalaman. Yang kita percaya makan bilang lapar, air minum, itu pengalaman tu lah. Dia bukan benar. Yang benar yang Allah tentukan. Duit kita dapat banyak, bukan makna boleh bagi faedah bagi kita. Dia boleh bagi bahaya juga, mengikut apa yang Allah tentukan lah. Jadi dalam dunia ni tak ada yang boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah. Di akhirat pun tak ada siapa boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah. Yang boleh bagi faedah, bahaya hanya Allah. Duit kita tak boleh bagi faedah, rumah kita tak boleh bagi faedah, kereta kita tak boleh bagi faedah, melainkan diizin orang. Racun tak boleh bagi bahaya. Kamu dengar ni, betul. Tapi saya tak ada. Kalau bagi racun minum, katalah Nabi datang suruh minum, tak mau. Nabi kalau dia suruh, kita mesti minum lah, sebab dia perintah Allah. Tak mau. Sebab percaya racun tu bagi bahaya. Jadi Allah SWT bagi bahaya, Allah bagi faedah. Tak ada siapa boleh bagi bahaya, tak ada siapa boleh bagi faedah melainkan Allah. Jadi kalau kita dapat Allah,
kita akan dapat faedah je lah. Takkan pula bila kita dapat Allah, maksudnya bila Allah jadi kekasih kita, dia nak bagi bahaya pula kat kita. Tak ada. Dalam benda yang orang nampak bahaya, pada dia Allah bagi faedah. Jadi duit banyak ni bagi bahaya umumnya lah, melainkan Allah buat faedah untuk dia. Tapi orang semua percaya duit banyak ni faedah, tak ada bahaya pun. Nabi SAW bagi tahu kan, sekali Nabi duduk di bawah Kaabah, Abu Zar radhiyallahu anhu datang. Abu Zar Nabi bilang rugilah orang itu. Abu Zar tanya Nabi, siapa orang tu? Iaitu orang kaya. Orang kaya. Nabi kata orang kaya ni orang rugi atau orang celaka. Kita semua nak jadi kaya. Tanya Rashidi, kau nak jadi kaya tak? Anak mengangguk. Kau Pendi? Anak? Kau? Boleh juga. Bukan boleh juga, cakap landak. Samad? Kau? Semua nak. Sedangkan Nabi bilang rugilah atau celaka. Abu Zar tak faham lah. Melainkan, kata Nabi, dia membelanjakan hartanya depan, belakang, pada orang di depan dia, di belakang dia, di kiri dan di kanannya. Nabi dalam hadis yang lain beritahu, kalau aku diberi emas sebanyak gunung Uhud, aku takkan simpan dia lebih dari 3 hari. Maknanya dalam 3 hari itu dia akan belanjakan kiri, kanan, depan, belakang. Melainkan, kata Nabi, untuk simpan lebih daripada 3 hari untuk bayar hutang. Jadi Allah SWT dan Rasulnya sebenarnya beritahu kita benda yang besar dan benar. Tak ada yang salah, semua benar. Iaitu jangan nak jadi kaya. Lebih-lebih lagi doa untuk jadi kaya. Buat apa nak doa jadi kaya? Nabi bilang rugi orang tu, celaka dia. Tapi kita tak faham. Hadis tu pun tak pernah dengar, baca pun tak pernah. Jadi semua nak jadi kaya. Sebab apa? Dunia ni yang ditulis dalam khabar, dalam majalah, bukan yang apa yang Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul bagi tahu kan. Dia orang semua bagi tahu apa yang dia orang nak. Jadi selalu diberitahu, dia ni orang kaya, berapa banyak duit dia, yang itu lagi kaya, yang itu lagi kaya, yang ini miskin, akhir duduk rumah orang rakyat miskin. Jadi semua orang cerita dan mau jadi kaya. Yang ada kat dunia ni senarai orang kaya je. Orang kaya di Malaysia, wanita Muslim kaya di Malaysia, wanita kaya, orang kaya di dunia, macam-macam. Jadi semua orang nak kaya. Itulah yang semua orang pula ikut. Semua nak kaya, termasuklah Rashidi dan Yazid. Dan kamu semua tadi, semua saya tanya,
Kamu baca tak hadis tu? Pernah tak baca hadis tu? Samad. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Hadis ni memang tak dibaca. Kan? Kalau Yazid jadi ustaz, dia pun tak nak baca. Dia pun nak jadi kaya. Ini hadis sahih. Jangan cakap palsu pula. Semua nak jadi kaya. Rugi orang jadi kaya ni. Rugi tau. Melainkan jadi melainkan dia membelanjakan harta dia kiri, kanan, depan, belakang. Itu samalah dengan hadis kalau aku diberi harta sebanyak emas sebanyak gunung Uhud tu. Lebih kurang tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, betapa rosaknya kita. Betapa rosaknya kita yang kita kata kita orang Islam lah, kita ini semua. Kita sebenarnya belum faham apa itu Islam, apa orang Islam, apa itu mukmin, apa itu Muslim, tak tahu. Jahil namanya. Kita tak tahu siapa dia ulama, tak tahu. Agak-agak je. Jadi yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita lihat kat dunia ni. Jadi yang kita dengar, yang kita lihat, orang nak jadi kaya, nak banyak duit. Jadi kita pun samalah, nak banyak duit. Jadi kalau kita ni cinta pada duit, cinta pada dunia ni lebih pada Allah, kita takkan taat Allah. Kalau kita cinta dunia ni sikit je lebih daripada Allah, maka kita tidak akan jadi orang beriman dan beramal saleh. Sebab kita takkan buat, kita takkan taat Allah. Kalau kita taat pun bukan untuk sukakan Allah. Macam Rashidi, walaupun dia taat, bukan untuk sukakan Allah. Sebab tak boleh. Kenapa pula nak sukakan Allah? Allah tak dia suka pada dunia. Dunia yang dia suka, dia mesti taat untuk supaya Allah bagi dia dunia. Macam tu lah. Macam saya semayang nak selesai masalah. Memang Allah janji wasta'inu bisabri wassalam, mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Tapi kalau satu orang solat untuk selesai masalah ni, dia bukan untuk suka Allah. Salat tu tak diterima. Kalau dia solat untuk dilihat orang, dia puasa untuk dilihatkan orang, dia sedekah untuk dilihat orang, maka kata Nabi, dia mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita salat untuk selesai masalah, kita mempersekutukan Allah. Kita mau yakin dengan janji Allah, tapi bukan mau buat amal untuk dapat apa yang dijanji. Tapi itu bila saya cakap ni, betul-betul, tapi tak buat. Kenapa? Kerana hati tu dunia lebih dari Allah. Bini, anak, keluarga, rumah, walaupun tak ada. Macam Rashidi ni kan, dia tak ada rumah tapi dia cinta ada rumah kan. Betul tak? Dia tak ada rumah tapi dia cinta tak ada rumah. Daripada ada Allah. Dia tak ada rumah, itu tak masalah. Tetapi dia cinta ada rumah lebih daripada cinta ada Allah. Macam tu. Rashidi tak cinta dapat Allah tak ada. Dia cinta dapat rumah. Sekarang dia tak ada rumah. Berapa lama nak tak ada rumah, dia kata. Bini dia pun risau, dia pun risau. Yang dia risau ni, kalau Rashidi mati,
Mana kita nak duduk? Ataupun kita kena duduk lah. Bini dia ada ijazah. Turut-turut pun dia kerja lah. Terpaksa kerja. Kata wanita yang tak ada kerja, dia risau. Awal-awal lagi cakap, abang beli rumah, abang beli rumah, abang beli rumah. Macam tu lah. Yazid sampai sekarang tak ada rumah. Tapi dia dah tahu dia duduk rumah mak mentua. Nanti orang tua ni meninggal, kita lah duduk rumah ni. Tak adalah maksudnya orang tu fikir. Fikir tu yang dia lebih daripada fikir nak Allah tu, tak ada. Orang mana fikir nak Allah, itulah namanya cinta dunia. Kamu tak ada dunia tapi kamu cinta dunia, berlain. Nabi Sulaiman tu dia ada semua. Tak ada orang kaya pada dia lah. Tapi dia kata dekat utusan Zulaikha ni, ini benda saya tak ada bagi harga dia. Hadiah semua ni. Dunia yang Allah bagi pada aku jauh daripada kamu banyak lagi. Yang aku harga bukan benda-benda dunia ni. Dia tak ada cinta dunia. Rashidi tak ada apa. Cinta dunia dia lebih daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak ada cinta dunia. Jadi Rashidi boleh cakap, awak cinta dunia. Saya mana ada dunia, dia kata. Mana ada dunia lain hal. Ada Cinta dunia. Jadi kalau satu orang dia tak ada dunia, nak cinta dunia buat apa sebenarnya? Awak dah tak ada dunia, miskin macam Pendi. Rumah tu bini dia punya, yang dia duduk dekat Taiping tu, Kulim tu. Kereta buruk dia ada, kereta buruk kereta kau. Itu je lah. Tu pun tak boleh bawa Grab. Tak layak kan? Apa yang Pendi ada? Tapi Pendi cinta dunia tak? Nak dunia tak? Tapi dunia dia tak ada. Macam Rashidi lah, macam Yazid lah. Semua lah. Jadi masih lagi ada harapan nak juga. Masih lagi satu hari aku akan kaya. Jadi maksud hidup nak jadi kasih Allah hilang lenyap. Sebab dah dia ambil alih oleh maksud hidup nak jadi kaya. Nak duit banyak, sebenarnya dia nak duit banyak sebab nak lazat lah. Kalau dapat duit ni tak payah kerja, tu sebab dia orang banyak nak menang loteri. Orang menang loteri, ambil loteri, semua dia orang tak nak kerja, tapi nak duit, nak lazat. Yang penting tu lazat tu. Begitu sangat kita nak lazat hidup dunia ni, kita nak Allah. Kita kata apa? Nak Allah pula. Nak Allah kena taat perintah Allah. Ini semua benda tak lazatnya. Saya mau bersetubuh, tidur, makan, minum, rumah besar, jalan-jalan. Itu saya mau. Itulah lazat. Orang yang dalam Facebook tu kan, jalan-jalan sini, jalan-jalan cari makan, itu semua amalan lazat tu. Jalan-jalan cari makan, beli belah lah, benda lazat. Jadi manusia ni sangat suka benda lazat, dan Allah telah sediakan tempat paling lazat. Tapi tak boleh kat dunia ni lah. Kalau nak syurga tu, kena kat dunia tak ada lazat. Itu yang dia orang tak nak lah. Dia orang kata kita nak lazat di dunia dan juga di akhirat. Kenapa dia orang nak macam tu? Sebab dia orang nak lazat je. Kita kalau boleh lazat di dunia, lazat di akhirat. Jadi maknanya kita kalau boleh berjaya di dunia, berjaya di akhirat.
Dua-dua lazat. Jadi Allah tak bagi macam tu. Allah bagi kamu kalau dalam hidup dunia, kekangkan diri kamu dari lazat untuk taat kepada aku. Sehingga kau jadi kekasih aku, maka di akhirat nanti aku bagi kamu syurga yang mana tak ada apa kat syurga tu mainkan lazat. Lazat yang tak ada tolak bandingnya. Tapi tak nak juga. Itu kemudian, itu tak tahu lagi dapat ke tidak. Sekarang saya mahu, itulah. Sebab itu manusia tak percaya tu. Kalau kamu mahu betul punya lazat, kamu mesti masuk syurga, selamat di neraka. Untuk itu kat dunia ni kita tak boleh lazat. Makan cukup perluan dia. Minum, tidur kurang untuk salat tahajud, baca Quran, puasa. Jadi banyak manusia tidak memilih yang ini. Dia memilih lazat kat dunia, lazat kat. It doesn't work that way. Kalau kamu dapat lazat di dunia, macam Yazid kata hidup dia adalah seronok, maka dia akan langgar perintah Allah punya. Lazat ni tak ada dalam perintah Allah, tuan. Tak ada orang kata saya puasa sebab lazat. Lazat makan pagi sampai malam. Saya nak sembahyang tahajud, lazat, tak ada. Saya mau tidur, itu lazat tak? Saya tak nak bersetubuh dengan bini saya, saya mau salat malam, lazat tak ada. Saya nak bersetubuh pagi sampai siang, malam sampai siang, lazat, kecuali tak mampu. Jadi manusia pilih lazat, dia tak mau pilih perintah Allah. Kerana perintah Allah yang dibuat dengan cara Nabi, dengan niat nak suka ke Allah ni, memang tak lazat. Jadi dia duduk dalam dunia ni bukan untuk lazat, semacam mana Yazid dulu. Dia kata aku tak nak jadi doktor, tak nak jadi engineer, tak ada nak ni. Dia ingat dia boleh dapat duit lah dengan tak jadi doktor kerja. Dia nak lazat je, dia kata. Dalam dia cakap hidup dia nak seronok je. Dia nak apa? Seronok tu apa dia? Maknanya lazat lah. Dia ingat dia boleh lazat dengan duit tak ada. Akhirnya dia tak habiskan belajar dia dekat UTM, dekat UiTM, sebab dia nak lazat. Rupanya dia hanya sijil SPM aja. Walaupun dia tahu accountancy, tapi bila dia kerja, orang tak bagi dia gaji, dia ijazah. Masalah ijazah tak ada, diploma tak ada, so duit sikit. Jadi lazat dia tak dapat sangat lah. Dia pun tengok orang banyak duit, dah menyesal lah. Lepas tu dah kena bayar pula duit beasiswa yang dibagi dulu, yang dia tak lulus. Lagi susah nak kena duit lagi, lazat pun tak boleh. Jadi dia dah merana kerana salah hidup. Jadi dia pun fikir nak agama lah. Orang macam Yazid tu mungkin pilih agama, dah rosak, dah terdesak, dah sampai jalan tak ke mana lagi. Dia nak lazat, rupanya kena ada duit. Dia tak faham tu. Dia ingat dia boleh lazat aja. Lazat ni makan banyak, kereta besar, banyak isteri, semua tu duit. Beritahu saya, kalau berjudi tu lazat kan? Minum arak tu lazat juga. Bersetubuh, berzina tu semua lazat tu. Itu semua tak payah duit kan? Itu yang Yazid tak faham tu. Dia ingat dia boleh lazat, duit tak ada. Jadi dia tak nak belajar. Akhirnya SPM, jadi gaji murah lah kan. Lepas tu dia tak boleh lazat, lepas rupanya. Lepas dia kata silap jalan tadi.
Silap apa? Maksud hidup. Jadi jangan jadi macam dia. Tuan-tuan yang boleh, saya nak bagi tahu, maksud hidup bukan mulazat. Kerja hidup di dunia supaya dapat duit, supaya dapat hidup lazat, itu pun bukan. Ya, banyak orang bekerja, belajar rajin-rajin, sekarang jadi pengarah, jadi itu semua, dapat duit banyak. Apa gunanya? Lazat pun tak ada guna juga. Tak ada guna langsung. Sebab lazat tu kat dunia aja. Bila dah roh keluar, kita mati, itu semua tak ada dah. Waktu tu kalau kita nak lazat sikit, kita kena ada iman. Alamak, iman tak ada. Lupa lah. Ingatkan dunia lah hidup sebenarnya. Rupanya bukan. Terperanjat lah kita. Semua orang kat kubur sekarang ni yang lupa maksud hidup dia untuk jadi kekasih Allah, tapi dia telah jadikan lazat maksud hidup dia. Dia semua terperanjat. Sebab adanya kehidupan akhirat, adanya malaikat, adanya azab kubur. Menyesal yang tidak ada habisnya. Kan? Menyesal yang tak ada habisnya. Lepas tu nak balik kat dunia tak boleh. Jadi menjadikan maksud hidup nak lazat atau nak dunia maknanya. Nak lazat ni maknanya nak dunia. Kalau kamu kata saya tak ada nak lazat, saya nak dunia, tak, situ sama juga. Lazat ni dalam melanggar perintah Allah. Tak faham? Judi, arak, berzina, night club, duit banyak kan? Semua tu melanggar perintah Allah. Makin melanggar perintah Allah, makin lazat. Tapi lepas tu hilang lah. Hisab dada, semua tu. Jadi orang yang nak lazat ni dan mengikut nafsu dia, nak lazat ni, sebenarnya telah terperangkap dalam perangkap syaitan. Dia dah terperangkap dengan perangkap syaitan macam Sufyan. Sufyan adalah terperangkap dalam perangkap syaitan. Syaitan perangkap kita dengan lazat. Jadi syaitan bila satu orang buat dosa, dia lazat. Allah bagi dia kuasa. Ini bukan dia boleh buat, tapi kuasa daripada dia. Dia inject lazat lagi. Macam bersetubuh kan, dengan bini lazat, tapi dengan bini orang lazat lagi. Dia inject lagi, buat lagi. Macam tu. Dalam dosa tu syaitan bersama, letakkan lazat lagi. Sehingga apa? Sehingga dia tak berhenti ya? Buat dosa kerana lazat. Jadi apabila kita buat benda lazat ni, kena fikir baik-baik lah. Saya mesti buat dosa ni. Tapi dia tak lama, lepas lazat sebentar dapat penyakit. Macam orang yang main pelacur semua, hisab dada, memula lazat lah. Sekali Allah tangkap, dapat AIDS, dapat macam-macam. Macam Sufyan ni belum ditangkap ni, sekali dia ditangkap kan, Allah buat connect dia tak naik. Kaki dia tempang. Potong kaki satu, potong kaki dua. Jadi dua kaki dah potong. Dia kerja manis. Naik kereta pun tak boleh. Duduk kursi roda. Siapa nak tolak? Nak pergi masjid tak boleh, nak apa pun tak boleh, melangor aja. Ini semua kerana selama ni ikut lazat. Rupanya tak juga lazat.
Bila masuk kubur kena bakar. Lazat lagi tak ada. Masuk neraka lagi lazat tak ada. Tuan-tuan yang mulia, inilah perangkap syaitan. Kerana apa? Bila kita lazat di dunia ni, kita tak akan dapat lazat di akhirat. Dan bersama dia di neraka. Lepas tu bila jumpa syaitan, kawan dia tu, dua-dua bergaduh. Kau lah punya pasal. Aku rasa kalau boleh aku pisahkan dengan kau dari jaraknya dari timur ke barat. Tapi kata syaitan, aku bila jumpa kau memang dah sesat dah. Kau yang sebenarnya menyesatkan diri kau, bukan aku. Jadi Allah kata jangan gaduh. Dua-dua kamu masuk neraka. Kan. Jadi setiap orang tu dia ada syaitan dia, kawan dia. Iaitu orang yang setiap orang Allah bagi. Bila dia beriman, beramal soleh, dia jadi kekasih Allah, syaitan tu jadi lemah. Bila dia jadi ikut nafsu lazat ni, syaitan jadi kuat lah. Jadi yang mengiring semua the evil doers ni, yang mengiring orang yang langgar perintah Allah ni, semua syaitan tuan, pengawal dia. Sangat bahaya berkawan dengan dia. Kalau kita tanya pandangan dia, syaitan punya pandangan, bukan dia. Kalau dia Perdana Menteri, habis lah. Kalau dia menteri pun sama. Nampak gaya gah semua, tapi kawan dia syaitan. Syaitan tu yang bisik tu kan. Jadi hari ni kita mau cari ketua yang beriman, beramal soleh, tapi kita tak nak. Kita nak orang yang buat maksiat banyak. Rasuah sana, curi sana, tipu sana. Jadi takkan selamat lah. Bila kita ambil satu ketua yang engkar perintah Allah, tak beriman, beramal soleh, kita ambil syaitan banyak. Sebab syaitan ni bertambah kuat bila kita langgar perintah Allah. Dia takkan jadi lemah. Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kamu ada syaitan? Ya, tapi syaitan aku sudah masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia, semua cerita last syaitan. Semua orang marah. Aduh, syaitan. Tapi syaitan tu dijadikan oleh Allah untuk duga kita. Dia sebenarnya tak ada kuasa. Nak buat kita buat tak baik, dia tak ada kuasa. Dia boleh ajak saja kita. Dia boleh ajak. Kalau kita ikut, kita terikut dia lah. Macam Sufyan pagi ni, syaitan suruh dia apa? 5 minit lagi. Syaitan kata 5 minit lagi. Dia bangun akhirnya pukul berapa? 7. Pukul 7 semayang dah tak ada. Syaitan dia cakap 5 minit je lagi. Dah azam lah 5 minit je. Jadi syaitan ni jadi penasihat kita. Kalau kita tidak beriman dan beramal soleh, kita hanya akan lepas daripada cekaman syaitan ni apabila kita melepasi tahap syirik yang intolerable ni tak boleh diterima oleh Allah. Tahap syirik itu. So kita kena berusaha untuk menjadi orang beriman saya, kalau boleh menjadi kasih Allah. Kita dapat Allah, kita akan dapat semuanya. Walaupun kita tak dapat lazat kat dunia ni, kita dapat tenang. Itu lebih cukup daripada lazat. Lazat ni tak tenang. Lazat aja. Makan lazat, bertubuh lazat, tapi tak tenang. Risau dia. Lazat lagi, cari lagi, tak tenang lagi. Aduh. Di akhirat nanti kita dapat tenang dan lazat. Okey.